Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 6 dengan tajuk pengurusan bilik darjah akan membentangkan topik ini pada hari ini. Jadi, selamat menonton. Tapi sebelum tu, mari kenal dengan ahli kumpulan kami dahulu. Untuk ahli kumpulan kami yang pertama, nama dia Nur Syahira Afida binti Nur Azmi. Nombor kad matriks di 2019 1088138. Yang seterusnya ni, nama dia Nur Baiti Hasibah binti Azwa. Kad matriks di 2019 1088122. Untuk yang ketiga, nama dia Nurul Ain Fatini binti Zulkifli. Nombor kad matriks di 2019 1087988. Ini satu-satunya lelaki dalam grup kami. Nama dia Abdul Qayyum bin Muhammad Kadir. Nombor kad matriks di 2019 1088043. Untuk yang seterusnya, nama dia Siti Sorfina binti Kamarudin. Nombor kad matriks di 2019 1088002. Yang ni pula, nama dia Syabil Najah binti Zainuddin. Kad matriks di 2019 1088682. Yang seterusnya, Fitrah Nur Aisyah binti Syahrul Hizam. Kad matriks di 2019 1088003. Yang ni pula, Nur Nadira Sofia binti Zulkifli. Nombor kad matriks di 2019 1087976. Untuk yang ni, nama dia Cik Nur Alia Rajibah binti Cik Husin. Kad matriks di 2019 1088001. Dan yang terakhir, Nur Farahana binti Zamri. Kad matriks di 2019 1088144. Okey, jom mula. Di sini, saya ingin memberi sedikit penerangan dan penjelasan tentang topik kami, iaitu pengurusan bilik darjah. Secara umumnya, pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau sesebuah kumpulan itu. Bilik darjah pula merupakan tempat di mana murid-murid mendapatkan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran dan pengajaran. Bilik darjah juga merupakan tempat yang amat penting bagi guru kerana merupakan medan perjuangan utama kejayaan seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau singkatannya JELI memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Guru juga seharusnya memiliki gaya kepimpinan, kemahiran merancang, kecekapan mengurus, kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran kaunseling dan mampu mengendalikan teknologi maklumat dan komunikasi agar dapat merealisasikan pembinaan model insan yang seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pembinaan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya, kedua-dua guru dan murid berperanan penting dalam mewujudkan bilik darjah yang kondusif. Maksudnya, murid juga haruslah bekerjasama dalam mengekalkan suasana bilik darjah yang kondusif dan tidak mengharapkan usaha daripada guru sahaja. Bilik darjah merupakan ruang yang amat penting kepada murid, maka murid haruslah melaburkan masa dan tenaga mereka untuk keselesaan mereka juga. Tanpa kerjasama daripada kedua-dua belah pihak, bilik darjah yang kondusif tidak akan dapat diwujudkan. Yang terakhir sekali, pengurusan bilik darjah yang berkesan mampu mendatangkan impak positif kepada suasana PDP. Kita semua sedar bahawa pembelajaran akan sentiasa dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Pengurusan bilik darjah yang betul bukan sahaja mampu melancarkan proses PDP, malah dapat juga menjadikan murid lebih fokus masa proses PDP dijalankan. Saya ingin membentangkan tentang latar belakang Sekolah Menengah Jalan 4. Sekolah Menengah Jalan 4 atau nama ringkasnya SMK Jalan 4 merupakan sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Jalan 410, Seksyen 4. Pada tahun 2009, SMK Jalan 4 memiliki sebanyak 1,465 orang murid, iaitu sebanyak 662 pelajar lelaki dan 803 pelajar perempuan, disertai dengan
89 orang guru. Sekolah ini terletak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Sekolah ini merupakan sekolah berprestasi tinggi ataupun SBT. Hal ini kerana pihak sekolah hanya akan menerima pelajar yang mempunyai keputusan peperiksaan yang cemerlang sahaja. Malah, sekolah ini juga telah memenangi anugerah Sekolah Harapan dan dikenali ramai kerana akademik pelajar yang cemerlang. Pembukaan sekolah ini telah dirasmikan oleh pengetuanya Datin Hajar Ramlah binti Abdul Rahman pada 6 Januari 2003. Sekolah ini bermula dengan hanya bilangan pelajar tingkatan 1 yang berjumlah sebanyak 143 orang. Sehingga kini, pelajarnya telah menjangkaui hingga 1,000 orang. Datin Hajar Ramlah telah bersara dan digantikan dengan Puan Kamariah dari SMK Jalan 2. Pada tahun 2008, sekolah ini telah memenangi anugerah Sekolah Cemerlang. Namun pada tahun 2009, Puan Kamariah telah digantikan dengan Puan Hajar Nurizan kerana beliau telah dipindahkan ke sekolah Dusun Nanding. Sekolah ini juga telah mendapat anugerah lompatan sarjana dan merupakan antara sekolah yang cemerlang SPM di Selangor. Pada tahun 2010, sekolah ini telah dinobatkan SMK terbaik di seluruh Malaysia untuk PMR 2009. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan ini kepada rakan saya Nurbaiti Hasibah. Jumlah pelajar yang mendapat semua A dalam penilaian menengah rendah juga merangsangkan, iaitu dengan jumlah 108 orang pada tahun 2005, 178 pada tahun 2006, 176 pada tahun 2007, 201 pada tahun 2008, 168 pada tahun 2009 dan 203 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 juga, SMK Jalan 4 telah dikategorikan sebagai salah satu sekolah berprestasi tinggi kohort 2 di Malaysia. Moto bagi sekolah ini pula ialah berilmu, beramal, ikhlas, berbakti. Pada tahun 2004, pihak Sidang Redaksi Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 telah menerbitkan majalah Bithara yang pertama. Detik ini telah menjadi satu titik permulaan kepada penghasilan majalah Bithara yang lebih canggih. Pada tahun 2008 pula, Sidang Redaksi Majalah Bithara Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 di bawah pimpinan Setiausaha Guru Puan Fatimah Sepuan dan Ketua Editor tahun tersebut telah menghasilkan majalah Bithara edisi kelima yang memaparkan banyak perubahan. Ketua Grafik Liana Fatimah binti Makhzir dan semua ahli sidang redaksi juga telah menjadi tulang belakang kepada penghasilan majalah ini. Pada tahun 2008 juga, CD Bithara yang pertama dikeluarkan. Sidang redaksi sekolah bertanggungjawab untuk memastikan tatapan dan isi majalah sekolah kekal mantap dan berkualiti. Sehingga 2010, sebanyak 7 buah jilid majalah telah dikeluarkan. Seterusnya ialah objektif. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti kaedah yang digunakan dalam menempatkan kelestarian bilik darjah. Kelestarian bilik darjah ini dapat membantu suasana dalam bilik darjah menjadi lebih tenang dan pelajar juga dapat lebih fokus dalam pembelajaran. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kaedah terbaik yang digunakan dalam pengurusan bilik darjah. Hal ini dapat membantu segala proses yang berlaku dalam bilik darjah dilaksanakan dengan lebih lancar dan risiko masalah dalam bilik darjah dapat dikurangkan. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti aktiviti yang dijalankan untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih menarik dan berkesan. Hal ini dapat membantu pelajar dapat belajar dengan dalam suasana yang lebih menarik. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang kelebihan yang terdapat sekiranya sesebuah sekolah itu mempunyai penyusunan bilik darjah yang baik. Kelebihan yang pertama, susunan bilik darjah mengikut abad ke-21 membolehkan murid menjadi pembimbing kepada rakan yang lemah. Hal ini kerana kedudukan murid yang tidak jauh daripada rakan-rakannya membolehkan murid berpeluang untuk menolong rakan-rakannya yang lemah tentang sesebuah mata pelajaran. Seterusnya, dapat mewujudkan kolaborasi dan kerjasama antara murid sekiranya mereka ingin membuat tugasan secara berkumpulan, jadi mereka berpeluang untuk berbincang tentang tugasan yang diberikan tersebut.
Seterusnya, pengurusan bilik darjah yang baik juga dapat meningkatkan daya saing yang sihat di dalam kelas. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas tersebut mempunyai pelajar yang bagus dalam semua mata pelajaran. Jadi, rakan-rakan yang berada di sekelilingnya ingin belajar dengan pelajar tersebut. Jadi, kedudukan yang bagus dalam kelas membuatkan pelajar mempunyai peluang untuk belajar dengan murid yang pandai tersebut. Seterusnya, terlahirnya ikatan yang erat antara guru dengan pelajarnya. Kedudukan murid yang tidak jauh daripada gurunya membolehkan murid dan guru mempunyai peluang untuk berinteraksi bukan sahaja dalam sesebuah mata pelajaran tetapi dalam berkaitan perkara lain juga. Dan akhir sekali, guru dapat mengenali dan memahami keperluan murid. Hal ini kerana susunan bilik darjah yang bagus membolehkan guru mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh seseorang murid. Oleh itu, pengurusan bilik darjah yang baik amatlah penting untuk memastikan tidak ada seorang pelajar pun yang tercecil di dalam sesebuah mata pelajaran. Daripada apa yang kami kaji, kelemahan yang dapat kami kumpulkan dari SMK Jalan 4 ialah kelemahan sebilangan pihak guru. Sebilangan pihak guru tidak menguasai sepenuhnya dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP. DSKP merupakan satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran yang berfungsi membantu guru menjalankan proses PDP dengan lancar. Dokumen tersebut mengandungi standard kandungan, standard pembelajaran, pedagogi dan juga standard prestasi. Penguasaan DSKP dalam kalangan guru sangat penting bagi memastikan pihak guru dapat memahami dengan lebih jelas objektif yang ingin dicapai dalam sesuatu topik. Selain itu, penguasaan terhadap DSKP juga mampu meningkatkan kredibiliti guru, memastikan murid melepasi standard yang ditetapkan, mengatasi masalah kececiran murid serta mengenal pasti masalah strategi penambahbaikan. Kelemahan yang kedua ialah kelemahan yang ada pada keadaan bilik darjah. Bilik darjah dibiarkan dalam keadaan yang tidak diselenggara dan juga dalam keadaan yang kotor. Perkara ini dapat menyebabkan murid dan guru tidak selesa untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Maka daripada kajian kami terhadap pengurusan bilik darjah yang berkesan, dua perkara yang kami dapat kenal pasti iaitu ancaman yang boleh mengganggu suasana bilik darjah ialah yang pertama, pengaruh daripada luar. Pengaruh daripada luar ni termasuklah sikap rakan sebaya yang mempengaruhi sikap pelajar lain sepanjang mereka berada di dalam kelas. Contohnya, seorang pelajar mengajak rakannya yang lain bersembang apabila guru itu sedang mengajar. So, pelajar yang berada di sekitar mereka merasa terganggu dan hilang fokus terhadap pengajaran guru mereka. Hal ini akan menyebabkan suasana bilik darjah itu tidak kondusif seperti yang seorang guru itu inginkan. Ancaman yang kedua pula ialah sikap ibu bapa pelajar itu sendiri. Saban tahun, kehadiran ibu bapa ke mesyuarat PIBG adalah tidak memberangsangkan. Perkara ini telah mendatangkan kesan negatif kerana pihak sekolah tidak dapat menyampaikan maklumat penting kepada ibu bapa itu secara holistik, secara terus. Terutamanya tentang sikap pelajar di sekolah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilik darjah. Ibu bapa perlu sedar yang kerjasama daripada pihak ibu bapa sebenarnya amat penting dalam mencapai prestasi sekolah yang cemerlang. Mereka tidak boleh lepas tangan begitu sahaja. Seterusnya, bergerak kepada ruang untuk penambahbaikan. Jadi yang pertama sekali ialah sokongan daripada guru-guru sekolah itu sendiri, di mana guru-guru ini meluangkan ataupun mengorbankan sedikit masa PDP subjek mereka untuk mendedahkan cara-cara pengurusan bilik darjah kepada para murid. Sebagai contoh, guru memberikan masa 10 minit sebelum belajar ataupun sebelum memulakan kelas bagi para murid untuk mencuci kelas mereka. Seterusnya, sokongan daripada PIBG. PIBG ini boleh menyumbangkan sedikit sumbangan bagi sekolah untuk menambah baik kemudahan infrastruktur dan juga prasarana di sekolah.
Rumusannya, bilik darjah merupakan salah satu lokasi yang terpenting di dalam sekolah kerana ia adalah tempat untuk para pelajar menimba ilmu. Oleh itu, pengurusan bilik darjah yang dinamik dan juga sistematik adalah penting bagi memastikan kita dapat menyediakan suasana yang selesa dan juga kondusif untuk para pelajar dan juga guru-guru menjalani proses PDP dengan baik dan lancar. Pengurusan bilik darjah yang hebat juga mampu mengubah corak suasana dan mendatangkan impak positif di dalam bilik darjah bagi kedua-dua pihak, guru dan juga pelajar. Maka pengurusan bilik darjah sewajarnya dititik beratkan oleh para guru demi memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Seterusnya dapat melahirkan para pelajar yang bukan sahaja berpendidikan, malah juga berdisiplin dan juga bersahsiah terpuji seperti mana selaras dengan aspirasi sistem pendidikan.